Okey, kita masuk bahagian yang seterusnya. Kita masuk dalam bahagian yang seterusnya, iaitu kenapa kita mencari nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur. Tujuannya adalah untuk kita menamakan sebatian tersebut mengikut sistem penamaan IUPAC. Mengikut sistem penamaan IUPAC. Okey. Nombor Roman, dalam penamaan, nombor Roman menunjukkan nombor pengoksidaan bagi unsur. Jadi nombor pengoksidaan termasuk di dalam penamaan IUPAC bagi sebatian yang mempunyai unsur yang lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Dan kalau kita tengok sifat nombor pengoksidaan lebih daripada satu, ini biasanya kita refer kepada unsur peralihan yang kita belajar dalam tajuk jadual berkala unsur. Okey. Cuba tengok contoh Contoh yang pertama. Okey. FeSO4. Sebelum pada ni mesti pelajar ingat bila kita sebut FeSO4 ni, nama biasanya adalah ferrum 2 sulfat. Okey. Biasa kita tulis namanya adalah ferrum 2 sulfat. Okey. Dekat sini kalau kita tengok dia punya formula kat sini, ionnya Fe ni adalah Fe2+, manakala sulfat ni adalah SO4 2-. Okey. Jadi di sini kita tahu bahawasanya ferrum ni nombor pengoksidaannya adalah positif 2. Okey, nombor pengoksidaan ferrum positif 2. Yang kita tak tahu kat sini adalah sulfur. So kita boleh cari sulfur, berapa nombor pengoksidaan sulfur. Okey. Positif 2 ni adalah nombor pengoksidaan bagi ferrum. Sulfur kita tak tahu X. Jadi oksigen selalunya tolak 2 kecuali dalam peroksida tolak 1. Jadi ni tolak 2 darab dengan 4 sebab ada 4, maka X adalah sama dengan positif 6. Jadi nama dia akan jadi ferrum 2 sulfat 6. Ferrum 2 sulfat 6. Okey. Seterusnya yang kedua, natrium. Kita tahu bahawasanya natrium unsur kumpulan 1. Unsur kumpulan 1 nombor pengoksidaannya adalah positif 1. Oksigen selalunya tolak 2 kecuali dalam peroksida tolak 1. Jadi yang kita tak tahu adalah Cl. Okey, anggapkan Cl nombor pengoksidaan kita tak tahu adalah X. Maka kita boleh kira nombor pengoksidaan bagi klorin di sini. Positif 1 tambah X tambah dengan tolak 2 iaitu oksigen sama dengan kosong. Jadi X adalah sama dengan positif 1. Maknanya klorin kat sini positif 1. Jadi nama dia akan jadi natrium klorat 1. At kat belakang ni maknanya klorin bergabung dengan oksigen. Fak ni maknanya at kat belakang ni maknanya sulfur sudah bergabung dengan oksigen menjadi sulfat 6 yang ni klorat 1. Okey. Cikgu harap yang ni cikgu tinggal sebagai homework untuk pelajar. Cikgu minta pelajar siapkan cari nombor pengoksidaan untuk kita dapat nama bagi setiap sebatian ini. So kita terus bahagian seterusnya. Ada beberapa anion polyatom yang perlu pelajar tahu. Yang perlu pelajar tahu. Kalau tidak hafal, pelajar boleh kira sebenarnya. Tapi kalau kita tahu, senang kita boleh jawab macam tu saja bila kita tengok dia punya formula sebatian tersebut. Contoh kat sini anion polyatom. So kita ada ClO tolak klorat 1. Nama biasanya adalah hypoklorit. Okay, ClO3 tolak namanya klorat 5 ataupun klorat. ClO4 tolak klorat 7 ataupun perklorat dan seterusnya. Okey. Kita pergi kepada menamakan sebatian. Okey, seterusnya yang di mana sebatian tersebut terdiri daripada anion polyatom. Okey.
Jadi sebatian terdiri daripada N ion polyatom yang mengandungi unsur yang lebih daripada satu nombor pengoksidaan dinamakan seperti berikut. Yang pertama kita tulis dulu nama bagi ion positif, kemudian barulah kita tulis nama IUPAC bagi ion negatif. Mana nama IUPAC bagi atom negatif? Yang ni lah. Okey, yang ni lah N ion ion negatif. Ini nama IUPAC-nya, ini nama IUPAC. Okey, kita tengok ini nama IUPAC bila kita nak namakan sebatian tersebut. Okey. Contoh. Okey, contoh. Kita ada KMNO4 KMNO4 kat sini ion positif. Kalau kita tengok ion positifnya adalah K positif dengan MnO4 ni adalah ion negatif MnO4. Okey. Jadi kita tulis nama bermula dengan ion positif dulu. Jadi kalium. MnO4 tolak adalah ion manganat 7. Jadi namanya adalah kalium manganat 7. Okey. Yang kedua, kita tengok Na. Kat sini Na natrium. Okay? So, kita tengok ClO4. ClO4 namanya adalah klorat 7. Jadi, nama NaClO4 adalah natrium klorat 7. Okey. Seterusnya yang kedua. Tadi bila sebatian tersebut adalah sebatian ion. Kalau sebatian tersebut sebatian kovalen, di mana sebatian ini terdiri daripada molekul, jadi apa yang perlu pelajar tahu bila nak menamakan sebatian yang terdiri daripada molekul, tulis nama unsur dengan nombor pengoksidaan yang positif dahulu, kemudian diikuti oleh nama unsur dengan nombor pengoksidaan negatif. Awalan yang mewakili bilangan dalam sesuatu formula ditunjukkan dalam jadual di bawah. Jadi kalau 1 mono, kalau 2 di, kalau 3 tri, kalau 4 tetra, kalau 5 penta dan kalau 6 heksa. Okey. Contoh, okey, contoh. Kalau kita tengok ni karbon, kita nak namakan ion positif dulu kan tadi kan. Jadi kalau kita tengok nombor pengoksidaan positif dulu. Oksigen kan selalunya tolak 2. Jadi karbon ini kalau oksigen dah tolak, karbon ni mestilah positif Kalau 2 kat sini, kalau kita nak cari nombor pengoksidaan karbon, kat sini positif 4 sebab oksigen ada 2. Jadi nama kita kena start dengan karbon dululah sebab karbon nombor pengoksidaannya adalah positif. Jadi nama dia karbon. Okey. Kemudian oleh kerana oksigen ada 2 tu di. Jadi dioksida. Yang ni pun sama karbon oleh kerana oksigen ada 1 monoksida. Okey, nitrogen. Okey, nitrogen, oksigen ni ada 2 jadi nitrogen dioksida. Okey. Cuba tengok pelajar tengok aktiviti ni. Cuba tengok aktiviti ini. Okey, aktiviti ini sama juga ni. Sama juga. Kalau cikgu tengok, kalau awak tengok kat sini, bila awak dah faham apa yang cikgu terangkan tadi, so cikgu nak seterusnya pelajar jawab aktiviti ini. Beberapa soalan dalam aktiviti boleh rujuk kepada modul pelajar. Okey, ni